Okey, kisah yang aku nak ceritakan ni kisah tentang security guard menjaga bangunan pencawang dalam hutan. Okey, aku akan lakonan balik lah, maksudnya seolah-olah aku ada dalam situasi ni. Assalamualaikum dan hai semua. Aku nak kongsikan serba sedikit kisah seram yang aku dan rakan-rakan kerja aku alami sepanjang menjaga bangunan pencawang yang berada di atas bukit dalam hutan. Pada Mei 2020, aku bekerja sebagai security untuk menjaga bangunan pencawang telekomunikasi dan shift aku adalah 7 pagi sehingga 7 malam. Cabarannya adalah bangunan pencawang yang aku jaga tu berada dalam kawasan hutan yang agak terpencil, atas bukit yang paling tinggi kat daerah tu, betul-betul dekat dengan besi Beirut, iaitu penanda puncak tertinggi. Orang yang biasa hiking mesti tahu benda tu. Laluan turun naik adalah jalan antar yang boleh muat satu kereta je. Kiri kanan memang hutan dan gaung. Tak ada lampu jalan disediakan. Kalau turun pada waktu maghrib tu memang seram, sebab rasa macam ada kelibat berdiri kat tepi jalan. Belum lagi dengan ulas sawanya, kedung selanya yang tiba-tiba lalu kan. Memang seram kan tu, kalau kena beli, kena patuk, meninggal tu. Lepas tu kalau hujan pula memang berlaku kes-kes pokok tumbang ni. Lepas tu waktu malam memang tak berani nak lalu, gelap gila kot. Jarang sangat ada pelawat, staff dan siapa pun nak datang ke situ. Sebulan sekali dua dia lepas tu memang krik-krik aku seorang yang siang. Orang asli pun adalah kadang-kadang naik, sebab kat situ ada kebun durian kan. Lepas tu banyak yang hutan, boleh buat dorang laut kan. Aku nak bagi gambaran kawasan bangunan aku kerja tu. Keliling kawasan tu berpagar yang dikelilingi hutan, pokok-pokok yang tinggi besar dan tanah berbukit. Dekat pagar utama ada pos kecil pengawal, bilik generator dan bilik TNB. Bila masuk ke dalam sedikit, ada satu bangunan pencawang yang besar. Bangunan tu ada 3 tingkat dan memiliki 11 bilik yang kesemuanya memang tak ada siapa pun kerja dalam tu. Ada bilik yang diletak equipment, server room, dan ada juga bilik yang kosong je. Security kat situ ada 2 shift, pagi seorang iaitu aku, dan lagi satu si malam. Si malam ni 2 orang lah. Pagi siang pun dah seram, lagi kan malam kan. Aku siang-siang kerja pun dah meremang lah guys. So kisah pertama aku nak share dekat korang. Sebelum aku kerja kat situ, ada security lama orang Sabah yang kerja si pagi seorang diri kat situ. Dia dah jaga situ selama 3 tahun. Dia asalnya seorang yang agak gempal, berisi, tapi semenjak dia kerja kat situ, dia berubah menjadi sangat-sangat kurus. Lepas tu dia ditimpa penyakit misteri, iaitu penyakit kulit dia, penyakit misteri yang tak ada ubat. Lepas tu dia suka duduk dalam bilik kosong yang orang lain, staff lain takkan masuk lah. Memang tempat tu seram kan. Lepas tu dia bersikap pelik, seperti suka lepak kat kawasan yang creepy kat situ, dan berubah jadi pengotor. Lepas tu guys, dia diberhentikan kerja sebab langsung tak jaga kebersihan di situ. Lepas tu akulah yang ganti tempat dia kat situ. Lepas tu kisah 2 guys. Pernah aku selfie dekat kawasan tepi pagar yang berhutan tu. Bila aku cek balik gambar-gambar tu, ada terlihat perempuan bertudung labuh berdiri dekat luar pagar, tengah perhatikan aku dari belakang. Muka memang tak nampak, tapi bentuk dia memang macam bentuk tubuh manusia, cuma seperti kabus atau asap. Sampai hari ni aku masih simpan gambar tu. Kisah ketiga ada juga masanya aku akan naik ke tingkat atas dan masuk ke bilik-bilik yang ada. Kemudian aku selfie. Bila nak selfie seorang diri tu, boleh pula gambar aku di tag 2 frame muka. Itu tandanya kat belakang aku ada satu lagi wajah. Padahal aku seorang je kot kat situ. Memang seram guys. Hati kental dia boleh kerja macam aku ni. Okey, kisah keempat pula. Pernah ada 2 kes orang staff datang untuk buat kerja dan pemeriksaan berkala. Kemudian salah seorang staff pun masuk dalam bilik solat kat tingkat 1, sebab dah masuk solat zuhur kan, dia nak semayang. Masa dia masuk bilik tu, dia nampak ada muka perempuan tengah jenguk muka dia melalui luar tingkap. Bayangkan kat luar tu hutan je kot. Korang bayangkan macam ni, dia tengah semayang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba-tiba kat luar tu ada muka perempuan dari tingkap tu, keluar masuk. Korang bayangkan apa perasaan orang tu. Macam mana boleh ada perempuan mengintai dari tingkat 1 pula tu kan.
trauma kawan tu sampai demam dibuatnya. Dan bilik solat tu di tingkat 1 memang jarang gila orang masuk, sampai berabuk dan kotor kapetnya. Aku sendiri pun tak solat dekat situ. Kisah kelima, security shift malam sentiasa kena ronda keliling kawasan dan clocking setiap jam. Waktu malam memang gelap gila, jangan cakap lah, nak lepak kat luar pun seram. Kawasan hutan kot, ada zon clocking yang selalu menjadi zon gangguan. Bila lalu je kat situ memang akan nampak gelebat putih lalu dengan cepat, dan biasanya telinga kau akan kena tiup. Kawan aku selalu kena lah. Zon tu memang ada 2 tangki besar. Situ lah kawasan angker. Kisah yang keenam, aku tak suka jaga dalam pos pengawal kat luar tu, sebab banyak nyamuk dan takut nanti tiba-tiba ular masuk kan. Mana nak lari. Dah jadi arwah kat situ. Jadi aku selalu lepak dalam bangunan pencawang. Lebih tepat lagi, aku suka duduk dalam bilik pantry. Kat situlah aku buat kerja, membuta, main phone dan makan. Sekerti malam pun memang akan duduk dalam bilik pantry juga. Aku selalu tertidur juga dalam bilik pantry tu. Ada masanya bila nak terlelap je, tiba-tiba ada orang bisik kat telinga aku, yang buatkan aku tiba-tiba jadi segar balik guys. Tak jadi tidur. Antara bisikan yang aku pernah dengar adalah dia sebut syaitan. Lepas tu ada yang lain pun ada sebut nama aku, nama panggilan Wan. Lepas tu yang last ni ada ni suara dia seram lah. Suara ke semua tu memang seakan-akan perempuan tua. Memang seram gila guys. Korang bayangkan kan, kalau korang kerja kat hutan seorang diri, apa ke korang rasa? Kadang-kadang kita kat kebun sekejap pun kita dah seram kan, apa lagi dalam hutan kan. Memang kental guys kerja macam ni guys. Kisah ketujuh, aku selalu mimpi tentang beberapa ular yang besar. Kadang-kadang aku kena patuk dalam mimpi tu, kadang-kadang aku pula yang tangkap ular tu. Lepas tu aku mimpi berada dalam rumah yang usang, ada dalam hutan seorang diri, berenang melintas sungai. Yang terbaru, aku bermimpi jumpa dengan beberapa perawat Islam. Kemudian perawat tu cakap, kat belah kiri badan aku ni ada benda bertumpang. Lepas tu aku tiba-tiba tubuh sebelah kiri aku tu terus naik semua bulu roma. Yang peliknya, mimpi tu semua aku kena masa aku tengah tidur kat tempat aku kerja tu. Mungkin itu akibat selalu tidur masa kerja. Badan muka aku dah tu bosan kot, aku seorang-seorang je kerja dalam hutan tu. Itulah antara kisah yang aku boleh kongsi setakat ni. Adakah setiap kali diganggu aku menjadi seram dan takut? And yes, masa mula-mula kerja memang takut. Tapi bila dah lama kerja kat situ, aku mula lali dengan semua cubaan tu. Aku siap boleh layan movie seram lagi sambil kerja. Ada masanya aku nyanyi macam orang gila kat situ. Ada masanya mulut aku celupar, seakan aku cabar dia lah, macam aku tak kisahlah dia dekat situ kan. Yang pasti aku tetap perlu teruskan kerja, sebab aku perlu mencari rezeki demi keluarga aku. Itu je lah kisah aku guys. Assalamualaikum.